Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih hadir dalam siri Kisah Seram Alap Jin. Kita teruskan kisah seram kali ini yang dikongsikan oleh individu yang diberi nama sebagai Daniel. Daniel bekerja di sektor kerajaan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Inilah kali pertama Daniel dihantui dengan pengalaman yang cukup seram buat diri dia. Tidak terbayangkan oleh Daniel gangguan seperti ini boleh berlaku dalam hidup dia. Kalau nak tahu apa kisahnya, mari aku dedahkan. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Masa permulaan kejadian tu siang, Daniel ni nak beli barang dekat Aeon Mall. Masa dia tengah beratuk nak beli barang ni dekat kaunter dekat dalam premis Aeon Mall ni, dia perasan tahu macam ada seorang perempuan ni yang berdiri tidak jauh dari situ sedang memerhatikan dia sambil mengukir sebuah senyuman yang cukup manis buat Daniel. Kata Daniel, perempuan ni nampak macam usia 30-an. Daniel pada awalnya pandang tempat lain. Masa dia dah habis bayar di kaunter, dia keluarlah daripada permis tu. Perempuan tu masih lagi lihat pada Daniel sambil senyum. Daniel tak balas pun senyuman perempuan tu. Dalam fikiran Daniel, mungkin perempuan ni tak betul ataupun kurang waras agaknya. Beberapa hari kemudian, dalam minggu yang sama, masa ni tengah lunch hour, Daniel ni pergilah makan dekat area office dekat tempat dia bekerja ni. Dalam kedai makan tu, Daniel ni duduk di meja sambil menghadap luar kedai makan. Tengah dia suap nak makan ni, tiba-tiba sekali lagi dia nampak ada perempuan yang sama tengah berdiri di bawah pokok seberang jalan, betul-betul berhadapan dengan kedai makan ni. Masa ni, ini bukan perempuan yang sama dia nampak dekat Aeon sebelum ni. Bukan sama ke ini perempuan yang dia nampak dekat dalam Aeon tu? Pada awalnya Daniel beranggapan, yelah, mungkin memang perempuan ni orang gila lah agaknya kan. Tak ada tempat hala tuju. Jadi tak hairanlah kalau dapat jumpa orang yang sama dalam beberapa hari dalam tempat yang sama ni. Selepas makan, selepas bayar di kaunter, Daniel ni pun keluarlah kedai makan nak menuju ke arah kereta. Masa dia baru buka pintu kereta, Daniel ni pandanglah lagas sekali ke arah perempuan tu. Ketika inilah Daniel berasa sangat-sangat janggal sebab perempuan tu sedang melambai-lambai tangan dia ke arah Daniel, seakan-akan sedang memanggil Daniel untuk datang hadir kepada perempuan tu. Pada mulanya memang Daniel ni nak pergilah ke arah perempuan tu. Yelah kan, ya, kesian pun ada. Mungkin perempuan ni betul-betul memerlukan duit ke, nak makan ke, lapar ke. Tapi kan, Daniel ni dapat rasa tau, kaki dia ni macam berat sangat nak pergi ke arah perempuan yang tengah melambai-lambai tu. Lagipun keadaan jam ni sekarang ni dah lewat. Daniel ni tengah lewat dan nak masuk kerja, tengah dah lewat sangat. Jadi nak tak nak, Daniel ni pun putuskanlah dia punya niat ni nak pergi ke arah perempuan yang sedang melambai-lambai tangan tu. Daniel pun masuk kereta, pergilah ke tempat kerja sebab dah lewat kan. Itu berlaku pada minggu pertama. 2 kali nampak perempuan yang sama. Kita masuk pula pada minggu yang kedua. Masa tu malam, Daniel ni kata dia baru balik daripada Aeon Mall yang sama juga lepas tengok wayang midnight kata dia. Masa dia dalam perjalanan pulang lewat malam tu, dia berhentilah dekat traffic light. Lampu merah sedang menunggu untuk bertukar lampu hijau. Dia buka tingkap belah kanan, dihisap rokok. Entah macam mana tau, daripada anak mata Daniel ni kontra. Di suatu sudut di seberang jalan sana ada satu tong besar tau, tong sampah besar. Buat pengetahuan kalian semua, masa ketika inilah Daniel dah rasa memang dia dah kena kacau dah. Sebelum ni dia tak terfikir pun dalam otak dia ni benda-benda jin, syaitan, hantu semua ni. Tapi selepas dia dapat lihat secara tak sengaja dekat tong sampah besar di seberang jalan sana tu, dia yakin sangat-sangat yang dia dah sebenarnya dah kena kacau. Kalian nak tahu tak apa yang dia nampak di seberang jalan sana, tong sampah besar tu? Dengar sini baik-baik. Daniel dapat nampak
Perempuan yang sama dalam tong sampah besar tu, tapi bukan dalam keadaan yang cukup sempurna, tidak. Tapi apa yang dia nampak, hanya kepala perempuan tu saja yang sedang menjenguk keluar daripada tong sampah besar tu sambil masih lagi tersenyum ke arah Daniel. Bayangkanlah kalian semua. Bayangkan. Buka tingkap sedang menghisap rokok, anak mata nampak ada tong sampah besar di seberang jalan sana, tetapi di atas tong sampah besar tu ada satu kepala yang pernah dia nampak sebelum ni. Rupa-rupanya itulah kepala perempuan yang sama yang 2 kali dia nampak minggu yang lepas sedang senyum ke arah Daniel. Ketakutan yang Daniel rasa pada waktu ketika itu memang tak boleh nak bayangkan. Kata Daniel, daripada paras pinggang sampai kepala ni, dia dapat rasa tu gigi-gigi bergeletar badan dia ni. Daniel tak tunggu dah. Dia langgar je TV light merah malam tu. Nasib baiklah lewat malam tu, keadaan jalan raya pada waktu ketika itu memang lengang. Tak ada kereta pada malam tu. Sampai je kondo tempat Daniel menyewa rumah ni, Daniel parkirlah kereta di tingkat 3. Kalau kalian nak tahu, daripada ground floor sampai ke tingkat 5, kesemuanya khusus untuk parking kereta saja. Bermaksud unit kondo akan bermula pada tingkat yang ke-6. Masa Daniel dah parking kereta ni, dia jalan cepat-cepat nak menuju ke arah lift. Masa ini Daniel kata dia ternampak tau, di satu sudut di hujung parking sana, dalam kegelapan malam tu, dia nampak macam ada satu benda yang sedang bergolek-golek daripada arah sana. Benda tu berbentuk bulat, berwarna hitam, sedang bergolek-golek. Tidak menuju ke arah Daniel tau, tapi benda tu bergolek-golek dalam arah yang tidak tentu hala. Cuba kalian fikirkan secara waras. Benda ni tak normal. Ini mesti jin syaitan hantu yang sama tu juga. Agak-agak kalian lah kan, apa benda yang boleh kita katakan menyerupai benda bulat berwarna hitam yang sedang bergolek-golek tu? Bagi akulah, pendapat aku, bagi aku, ini dah tentu kepala perempuan yang Daniel nampak di tong sampah besar tadi tu. Daripada keadaan jalan laju-laju, Daniel terus berlari menuju ke dalam lift. Sampai je tingkat unit kondo rumah Daniel ni, Alhamdulillah. Akhirnya, Daniel kata dia lega sangat-sangat sebab dia dah ada dalam rumah dia sendiri. Tapi kalian semua, tiba-tiba ada sesuatu yang sedang mengetuk pintu rumah Daniel daripada luar. Daniel ni masih lagi tercegat depan pintu tau. Yang peliknya, ketukan pintu tu bukan asal didengari di tengah-tengah pintu. Macam orang tengah ketuk pintu di tengah-tengah, tidak. Kedengaran ketukan tu berasal didengari dalam pada bawah aras pintu. Macam biasalah kalau kita ketuk pintu, kita dengar dekat atas kan. Ini tidak. Ketukan pintu tu dekat bawah, dekat bawah aras kita punya lutut. Dekat bawah tu ketukan tu macam ada orang sengaja ketuk dekat bawah pintu. Macam itulah kedengarannya. Tak tahulah apa yang difikirkan Daniel ni. Pada waktu ketika ini, Daniel ni beranikan diri dia nak meniarap, nak menengok, nak mengintari daripada celahan bawah pintu waktu ketika tu. Ya Allah Daniel, apa saya kamu pergi mengintai bawah pintu tu Daniel? Kan elok kalau diabaikan je bunyi tu. Cari pasal kamu ni. Kan semua kan? Kan kalian semua kan? Kalau kita lah berada di tempat Daniel, nak pergi menyarat, nak pergi tengok ke kat celahan bawah pintu tu? Kan elok kalau dia ketuk, biarkan je lah. Kita buat tak tahu je lah kan. Yang pergi ngintai tu buat apa Daniel? Sedang posisi meniarap, mengintai di bawah celahan pintu. Pada waktu ketika ini jugalah pengalaman yang sangat-sangat ngeri buat Daniel. Dia dapat lihat daripada celahan pintu bawah ni ada segumpal rambut betul-betul berada dekat depan pintu rumah dia ni. Dan juga kalian semua, dalam masa yang sama, di sebalik gumpalan-gumpalan rambut yang dia dapat lihat tu, terlihat ada satu mata melihat tajam ke arah Daniel.
Kemudian apa jadi selepas tu? Daniel kata lepas tu dia pengsan, tak sedarkan diri. Depan pintu dalam rumah dia pengsan. Di tempat yang sama jugalah dia sedar keesokan tengah harinya. Masa ni Daniel kata badan dia macam dah tak sihat. Dah demam, menggigil, panas. Dibuat panggilan, ambil emergency leave tempat dia bekerja. Kemudian dia call juga, dia hubungi juga keluarga dia. Dia ceritakanlah kesemua apa yang berlaku daripada minggu lepas, apa yang berlaku pada malam tadi, sampailah dia pengsan, sampailah dia demam. Dia ceritakanlah semua dekat keluarga dia. Hari yang sama, lewat petang itu jugalah keluarga dia sampai ke rumah dia. Keluarga dia bukan datang kosong tau, tapi dibawanya sekali ustaz. Bukan seorang dua, tapi ada 4 orang ustaz yang ikut serta hadir ke rumah Daniel. Kebetulan abang Daniel ni seorang cikgu, jadi ramailah kenalan-kenalan. Kata Daniel, apa yang diterangkan oleh ustaz tu, Alhamdulillah. Daniel ni nampak gayanya lemah dan demam, tapi lemah dan demamnya hanya kerana disebabkan lemah semangat atau lebih mudah nak faham, demam terkejut. Macam tu. Daniel ada ceritakan pada ustaz tu apa yang dia lalui dalam pada minggu lepas dan juga apa yang dilalui pada malam tadi. So makin jelaslah gambaran kepada ustaz ni. Rupa-rupanya ada yang cuba nak hantar sihir pada Daniel, tapi tak berjaya. Bila ditanya pada ustaz, siapa yang hantar ni ustaz, sihir-sihir ni? Ustaz kata wallahualam, tiada kuasa dan tiada daya, tiada jalan untuk ustaz ni tahu siapa yang menghantar sihir ni. Daniel pun pelik lah, sebab setahu dia okey je. Ya, dengan semua orang dia okey je, tak ada masalah pun, tak ada buat salah pun. Tapi ada ungkapan daripada ustaz-ustaz ni yang buatkan Daniel bersetuju sangat-sangat. Apa dia tu kalian semua? Ustaz tu jelaskan ada 2 sebab manusia yang menghantar sihir ni, iaitu yang pertama, menyihir sebab ada niat yang tertentu seperti dendam ke, dengki ke. Itu yang pertama. Yang kedua, menyihir yang tiada tujuan atau lebih mudah untuk kita faham, sihir dengan tujuan suka-suka. Sihir atas sebab suka-suka inilah yang paling kita khawatir. Subhanallah, astaghfirullahalazim, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia kisah yang dikongsikan oleh individu yang diberi nama samaran sebagai Daniel, gangguan sihir kepala. Kisahnya pendek tapi mendatangkan kesan yang seram buat akulah masa aku dapat dengar kisah ni. Memang cukup seram. Susah sebenarnya kalau kita nak perolehi kisah yang sedemikian rupa. Sihir dalam bentuk kepala. Astagfirullahaladzim. Seram. Jangan lupa ya untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah-kisah dan pengalaman yang ingin dikongsikan kepada aku, boleh PM aku dalam link-link yang aku dah sediakan, yang aku dah sharekan di description di bawah. Jika diberi keizinan, aku akan dedahkan pengalaman kalian semua untuk episod-episod yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya, kita akan bersua lagi dalam topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, dan mungkin juga ada kisah-kisah seram yang agak lucu di dalam kisah seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak-banyak kepada kalian semua yang menonton dan hadir. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.